salam sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel dan kali ini kita sampai bahagian yang ketiga, sukatan kecenderungan memusat bagi tingkatan 2. Diharap siapa yang tengok video ni dah tengok pada video yang lepas dalam bahagian pertama dan bahagian kedua, dan ini adalah bahagian ketiga bagi bab 12. Jadi dalam bahagian ini saya lebih ingin menyentuh berkenaan dengan jadual-jadual yang terlibat. Yang pertama kita nak belajar tentang gundalan. Baiklah. Apa maksud gundalan? Okey, soalan yang diberi adalah lengkapkan jadual kekerapan berdasarkan set data yang diberi. Ini adalah set data yang diberi. Taburan data yang berkenaan dengan markah matematik murid tingkatan 2 amal. Dan ini pula adalah jadual kekerapan, dan apa yang kita kena isi di dalam jadual ini ialah gundalan dan juga kekerapan. Apa itu gundalan? Gundalan adalah, okey, mari kita lihat. Gundalan ni macam kita nak kira, kita nak tanda berapa banyak nombor yang tertera dekat sini. Misalnya kata nombor antara 0 hingga 19. Ada tak nombor antara 0 hingga 19? Saya jumpa nombor 12, nombor 18 dengan nombor 19. Ada lagi tak? 12, 18, 19. Okey, kita jumpa 3. Jadi, saya punya kekerapan nombor antara 0 sampai 19 ni adalah 3. Maka gundalannya saya buat 1, 2, 3. Okey, 3. Kemudian, jomlah kita tandalah. Supaya kita tak, tu dah. Supaya kita tak kira 2 kali. Kemudian seterusnya, 20 hingga 39. Kita nak cek, ada tak nombor 20 hingga 39 dalam ni. So, kita cek yang pertama. 1. Saya buat tanda macam ni. Lagi 2, 23, 26. Tak ada dah. Tak ada. Ni 3, 4, 5, 6. Ada lagi tak? Okay, dah tak ada. Ada 6 kekerapan. Jadi gundalan untuk 6 kita nak tulis 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima tu slash. Lepas tu 6. Macam tu. Bukannya kamu slash, kamu buat, bukannya contoh bukannya kamu buat, mana contoh ni macam ni 1, 2, 3, 4, 5 betul slash. Ni salah. Dia kalau nak tulis 5, 5, 1, 2, 3, 4 slash. Yang slash tu adalah nombor 5. Yang slash 5 ni, satu set ni maksudnya bilangannya 5. Ya, jangan tersilap. Alright. So, kita cari pula. Okay, awak nampak tak ni? Kat sini saya buat slash. Kat sini saya buat pangkah. Kenapa? Memudahkan untuk saya kena pasti data-data tu lah. Supaya tak bercampur. Seterusnya, nombor 40 hingga 59. Kita nak cek ada berapa. 40 sampai 59. Okay, ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 je ada. Jadi saya tulis sini 11. Jadi saya tanda 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. 1. Ada 11. Gundalan saya macam tu. Seterusnya kita nak cek nombor 60 sehingga 79. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi tak? Okey ni. 6.
Kita ada 6 nombor. Kekerapan kita 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Dan last sekali yang saya tak tanda tu lah. 1, 2, 3, 4. Jadi kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi trik dia untuk make sure kita tak tertinggal sebarang nombor. Kita boleh tambah semua nombor-nombor ni. Kita tengok bilangan dia cukup ke tidak. Jadi kalau kita tengok sini nombor kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ada 30 nombor. 5 darab 6, 30 nombor. Jadi bila kita tambah semua ni, kita kena pastikan bilangan kekerapan yang kita tambah ni, jumlahnya adalah 50. Berapa tadi? 5 darab 6, 30. Jadi jumlah kat sini 30. Jangan dia terkurang, jangan terlebih. Kalau terkurang maksudnya ada data yang kamu tak kira lah tadi. Jom kita double check. Cukup tak 30? Sebab total sini 30. Jadi kekerapan kita kena 30 jugalah. 3 tambah 6 tambah 11 tambah 6 tambah 4. Okey, cun ada 30. Jadi total dia 30. Maksudnya saya tak tertinggal apa-apa data lah dekat markah matematik murid tingkatan 2 amal. Okey. Ini cara untuk buat gundalan dan mengira kekerapan dalam jadual kekerapan. Jom kita tengok contoh soalan yang kedua. Lengkapkan jadual kekerapan berikut, kemudian kenal pasti mod dan hitung min. Okey. Baiklah, ini diberi markahnya. Data tidak diberi. Kerana kat sini dia sudah tulis markah dan sudah diberi kekerapannya. Nombor markah antara 5 hingga 9 kita ada 2, 10 hingga 14 kita ada 4, 15 hingga 19 kita ada 5, sampailah ke bawahnya. Boleh lihat dia pada sini. Dan kita dikehendaki mencari titik tengah. Untuk mencari titik tengah, kita kena tambah markah ni 5 tambah 9. Kemudian kita kena bahagi 2. Nak mencari titik tengah ni. Dakwat pun nak habis ni. Okay. Kita nak cari dia. Nombor yang ada dekat sini, kita tambahkan A tambah B tu. Bahagi dengan 2. Baiklah, titik tengah kat sini adalah 5 tambah 9. Kemudian kita bahagi dengan 2. Maka kita dapatlah titik tengah kita berapa. Jom kita cek berapa. Dapat 7. Jadi titik tengah yang pertama adalah 7. Jom kita tengok pula titik tengah yang kedua. Kita ulang. Udang kita punya kaedah tu yang sama. 10 tambah 14 bahagi 2. 15 tambah 19 bahagi 2. Sampai bawah. Jadi saya buat ya. Baiklah, saya telah tulis semua titik tengah bagi semua markah yang tertera dekat dalam jadual kekerapan ini. Kita dapat 7, 12, 17, kita dapat 22, 27, 32 dan 37. Jadi kita perlu mengisi pula kekerapan darab. Darab titik tengah. Jadi nilai 2 ni darab dengan 7. 2 darab 7, 4 darab 12, 5 darab 17, 10 darab 22 ni semua kita darabkan. Jom kita darab. Jadi kekerapan ni, ini kekerapannya ya. Titik tengah dia yang ni. Jom kita darab 2 darab 7 teruslah saya tulis jawapan ya. 14. 12 darab 4, 48. 17 darab 5, 85. 10 darab 22, 220. 3 darab 27, 81. 32 darab 5, 160. Dan last sekali 37 darab 1, 37. Baiklah. Jom kita kenal pasti soalan yang dia nak ni. Kemudian kenal pasti apa dia nak? Mod. Mod ini adalah
kekerapan tertinggi. Mod maksudnya, tak buat nak habis dah ni. Kekerapan tertinggi. Maksudnya kamu kena cari yang mana mempunyai kekerapan tertinggi. Okeylah, kekerapan tertinggi kamu dekat sini lah kekerapan Bukan kat sini, kat sini. Kekerapan tertinggi mana? 10. Jadi markahnya kekerapan tertinggi kamu dapat berapa? 10. Jadi jawapan dia mod kamu adalah, tengok pada markahnya, antara 20 sampai 24. Maksudnya ramai pelajar dapat markah sekitar 20 hingga 24. Itulah maksud mod kekerapan tertinggi. Iaitu 10, tapi bukan jawapannya 10. Kita tengok markahnya itu berapa. Kita telah menjawab mod. Yang kedua, hitung min. Min adalah hasil tambah kekerapan darab titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, saya tulis kat sini. Min adalah hasil tambah, ni dia, kekerapan darab titik tengah. Okey, jadi bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, jadi apa yang kita kena buat sekarang? Kita kena tambahlah 14 tambah 48 tambah 85 tambah 220, 81, 160 dengan 37 ni. Kita kena tambah semua. Untuk kita letak bahagian atas tu ya. Jadi kita tambah ya. 14 tambah 48 tambah 85 tambah 220 tambah 81 tambah 160 tambah 37. Bahagi dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan yang ni. Kekerapan ni semua kita tambahkan pula. Maksudnya tambah ni semua bahagi dengan tambah ni semua. Jom kita senaraikan dia. Okay. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 3 tambah 5 tambah 1. Jadi kita tekan je kalkulator untuk dapatkan jawapan atas dan jawapan bawah. 14 tambah 48 tambah 85 tambah 220 tambah 81 tambah 160 tambah dengan 37. Saya dapat 645. Bahagi dengan bawah ni 2 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 3 tambah 5 tambah 1. Jadi kita dapat 30. Teruslah bahagi. Okey, 645 bahagi dengan 30. Kat situ saya dapat 21.5. Maka min saya adalah 21.5. Telah menjawab soalan. Jadi jika keluar soalan macam ni, memang kita ambil masa lebih sikit lah. Dan jangan tersilap mencari titik tengah, membuat kaedah pendarapan. Sekira tersilap di mana-mana step ataupun langkah dalam jadual ni, dia akan mengganggu keputusan yang kamu akan dapat ketika menghitung nilai min. Boleh ya? Alright, jom kita lihat contoh soalan yang terakhir. Baiklah, dalam yang ni saya bagi kamu contoh piktograf. Piktograf macam ni. Cari mod, min dan median bagi setiap perwakilan data yang berikut. Jadi piktograf di bawah menunjukkan bilangan jam yang digunakan untuk mengulang kaji pelajaran dalam sehari bagi sekumpulan murid. Jadi yang merah itu sebenarnya mewakili 5 orang murid. Maka di sini ditunjuk 1 jam ada 15 orang murid yang mengulang kaji, kan? Dah satu hari 1 jam 15 orang pelajar. 15 orang pelajar mengulang kaji. Jadi jadual ini dia menunjukkan setiap satu ni mewakili 5 orang murid. Jadi 5 orang murid ni maksudnya kat sini 1 jam ada 15 orang lah mengulang kaji dalam masa 1 hari. 2 jam ada 10 orang.
3 jam ada 20 orang. 4 jam ada 5 orang. 5 jam ada 10 orang. Satu yang merah itu mewakili 5 ya. Dia ditunjuk dalam bawah ni. Jadi apa yang dia nak? Cari mode, mean dan median. Jom kita tengok mode dahulu. Macam nak cari mode. Mode tu adalah kekerapan tertinggi. Kita dah bincang tadi. Yang mana satu paling banyak orang ulang kaji. 3 jam lah. Tengok bilangannya banyak. Iaitu sebanyak 20 orang berbanding dengan lain. Jadi mode kita adalah 3 jam. Ya. Jadi warna merah tu menunjukkan ramai yang ulang kaji satu hari 3 jam. Jadi jawapan kita adalah 3 jam. Seterusnya kita nak kira mode dah settle. Nak kira apa? Mean pula. Bagaimana nak mengira mean? Untuk macam ni, kita kena ada kaedah yang buat kaedah kekerapan yang kita kena darab. Okay, kaedah ni macam ni saya nak tunjuk. Baiklah, 1 jam ni ada berapa ramai orang? 15 orang. Jadi, kita buat 15 tu darab dengan 1. Tambah dengan yang kedua, 2 jam ni ada berapa orang? 10 orang. Darab dengan 2. Tambah dengan 3 jam ada berapa orang? 20 orang. 20 orang ni darab dengan 3. Tambah dengan, okay, seterusnya, ni berapa orang? 5 orang darab dengan 4. Tambah dengan, dan last sekali 10 orang darab dengan 5. Okay, kita ada bahagian atas. Dan kita kena bahagi dengan kita punya kekerapan. Dia tambah 15 tambah 10 tambah 20 tambah 5 tambah 10. Jadi kita baru boleh selesaikan min kita. Saya tukar dakwat yang lain. Dakwat ni dah habis yang ni. Nak tukar dakwat baru. Biar terang sikit. Jadi 15 darab 1, 15. Warna dakwat dia seronok bila belajar. Kemudian 10 darab 2, 20. 20 darab 3, 60. 5 darab 4, 20. 10 darab 5, 50. Ikutlah, kalau korang nak tekan kalkulator pun tekanlah. Kalau pandai nak kira, terus kira macam ni lebih senang je. Jadi 15 tambah 10 tambah 20 tambah 5 tambah 10. Dan ni kita kena tambah lah. Okay. Dapat berapa? 60. Yang ni dapat berapa lah ni? Jom kita kira total yang atas ni. RM165. Terus sahaja bahagi. Kita dapat 2.75. Ini adalah kamu punya min. 2.75 apa? Jam. Baiklah, jom kita kira median pula. Tadi kita ada mode, mean, kita nak kira median pula. Median pula kita kena tengoklah. Ini data dia, data kita kena cari dia punya purata data. Data yang keberapa. Jadi median. Mana kita nak tulis median ni? Saya tak muat. Saya ambil kertas baru lah ya. Median. Tolak atas sikit. Jadi median, kita nak cari median ya. Kita gunakan formula yang kita belajar pada minggu yang lepas. Purata data. Okay, yang keberapa? Ke N per 2 dan N per 2 tambah 1. Kalau tak faham, bolehlah kamu tengok pada video yang lepas bagaimana kita nak mencari median. Ya.
Jadi saya pakai data formula median yang ni kerana nilai saya punya kekerapan tu adalah genap. Kekerapan saya dekat sini adalah genap. Mana saya tahu? Ni saya tambah tadi kekerapan saya ni semua ni saya dapat 60. Jadi saya dapat genap. Bila sini genap, maka formula median saya adalah guna formula yang ni. Kalau ganjil dia pakai formula yang lain. Tu kena tengok video yang lepas. Saya ada explain pada video yang lepas macam mana nak guna, nak tengok data macam ni untuk kita cari dia punya median. Ada 2 jenis formulanya ya. Baiklah, jom kita tengok kita ada berapa data dia. Kita tengok purata data yang ke-60 per 2 dan juga data yang ke-60 bahagi 2 tambah 1. Jadi kita dapat kat sini data yang ke-60 bagi 2, 30. Dan ke-30 tambah 1, 31. Baiklah, sekarang kita dapat data yang 30 sampai 31. Jadi kita kena buat sinilah senarai data. Kita tulis kat sini. Kita ada 15 data pertama hingga data yang ke-15. Data yang ke-16 hingga data yang ke-16 tu kena tambah 10 kat sini. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tambah 10. Lepas 25, 26 kan? 26 kena tambah 20 sebab 20 orang kat sini. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi sini 26 hingga 45. Kemudian kat sini 46 tambah 5 sampai 46, 47, 48, 49, 50. Dan last sekali 51 hingga last sekali 60 lah. Jadi kalau kita tengok data yang ke-30 dan 31 duduknya dekat sinilah data kamu. 26, 33. Jadi data dia apa? 3 jam. Maka 3 jam. Kat sini data yang 3 jam. Kat sini pun data yang 3 jam. Sebab dia ada 3 dan 3. Dia bukan kita tambah 2 dan kita bahagi dengan 2. Jadi totalnya dapat kita punya median 3 jam. Sebab kita ada 2 nilai kat sini. Kita bahagi 2. Dapat 3 jam. Kalau pelajar rasa tak faham lah benda cikgu tulis sebelah ni, tolong tengok video saya yang lepas. Saya ada ajar cara untuk mencari median. Dekat situ juga saya ada ajar macam mana nak kira datanya sekiranya dalam bentuk jadual begini. Yang ni saya nak tunjuk kalau siapa yang dah tengok insya-Allah lah dia akan faham. Dan siapa yang tak faham tu boleh tengok dari video tu. Tapi median ni kalau dia punya kekerapannya adalah genap, maka kita guna formula ini. Kalau kekerapannya adalah ganjil, jumlah kekerapan ganjil, maka dia guna formula yang lain. Jadi kita guna je formula yang ada ni, bahagi dengan 2, mana data 2 memang formulanya macam tu. Kita dapat data ke-30 dan 31. Dan kita tengok dekat sini senarai data, mana data 30 dan 31 duduk dekat sini. Sini dia 3 jam. Jadi sini 30, sini 31, dua-dua ni dalam 3 jam. Jadi kita tambah dua-dua ni. 3 tambah 3 dan kita bahagi 2 sebab kita nak purata. Kita dapat 3 jam. Jadi median kita adalah 3 jam. Menjawablah soalan yang dikehendaki iaitu mencari mode, min dan median. Mode 3 jam. Min adalah 2.75 jam. Last sekali median adalah 3 jam. Baiklah, sampai sini saja video yang terakhir bagi bahagian kecenderungan memusat. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Video ni kita ada 3. Boleh gunakan untuk rujukan sebelum menjawab soalan. Digalakkan pelajar lepas tengok video ni, pergilah cuba pelbagai jenis soalan dalam tajuk ni supaya lebih faham tentang tajuk ni. Apa yang diberi dalam video ni adalah asas pada bab 12. Untuk menjadi lebih cekap, kenalah jawab soalan. Baru tahulah nak selesai pelbagai jenis bentuk soalan dalam matematik. Baiklah, salah silap saya mohon maaf.
boleh bersama dengan Telegram Cikgu Aisyah Channel untuk komunikasi dua hala. Boleh juga komen dekat bawah tu, kita borak-borak. Boleh juga tanya soalan, dan kalau saya tak respon, saya minta maaf. Siapa-siapa yang tahu jawapan boleh respon juga kat situ. Kita jumpa lagi dalam bab terakhir tingkatan 2, iaitu bab 13. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.